menjelangnya nanti Syaban dan akhirnya Ramadan. Bukanlah akhir maknanya, maksudnya bila kita minta berkat 2 bulan iaitu Rejab dan Syaban, maka kita nak bertemu dengan bulan Ramadan, insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi saya tengok kat sini macam dah puas saya jumpa Ramadan. Dah lama lah kan, 10 tahun dah kot. Saya baru pergi kan, baru 10 lah bandingkan tuan-tuan lah kan. Okay. Tapi tak apa, kita kata Ramadan yang kita harap bertemu ini, maka kita dapat diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar menanti sampainya Ramadan, tapi hari-hari yang kita lalui juga terus mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala melalui amal soleh yang kita buat. Termasuklah malam ni kita bincang tentang salat, ada cerita tentang keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak ingat ni kali pertama, kali kedua lah kan. Di awal kuliah saya mengajak di sinilah, tapi start 2022 ni saya fikir perlu untuk kita sama-sama menadah tangan. Tak tahu tuan-tuan wallahu alam tengok ke tidak, atau berperasan ke tidak, kuliah lain buat ke tidak. Sebab bila nak bercakap ni biasanya selepas puji tu penceramah baca doa sendiri kan. Adalah yang tolongkan amin juga. Sebab dia baca doa tu kan, Rabbi shrah li sadri, dia untuk diri dia je kan. Tapi saya terpanggil juga untuk kita dapat bersama-sama, walaupun dengan menggunakan kata dhamir na kan. Dan doa yang saya bacakan tadi barangkali sikit, 1-2 je yang saya ingat tuan-tuan biasa dengar. Allahumma zidna ilma wa rzuqna, itu biasa dengar tapi jarang dibaca. Tapi saya mulakan dengan ya muallima Ibrahim al-hikmah, mula dengan hikmah ataupun ilmu yang ada pada Nabi Ibrahim, dan menyebut beberapa Nabi Sulaiman yang hebat manusia, dan menyebut beberapa orang Nabi selain Nabi kita, iaitu Nabi Ulul Azmi, yang Nabi yang banyak ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila doa tu saya terpanggillah untuk mulakan dengan baca bersama-sama, tuan-tuan aminkan saja. Doa yang saya perolehi ketika saya belajar dengan almarhum Tuan Guru Dato' Harundin di Darus Syifa dulu ya. Jadi menarik doa tersebut yang disusun oleh ulama dan salafus salih. Saya pun tak ingat nak tanya dia dapat doa tu daripada mana, barangkali daripada guru dia lah. Siapa guru tu tak ingat nak tanya Tapi apapun doa itu, apapun doa memang kita kena selalu minta. Sebab seruan berdoa ni memang ada beberapa dalil. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan katakanlah mohonlah kamu kepada Allah, minta, nescaya Allah akan mustajabkan. Sebelum cerita ayat Ramadan, wa idza, ataupun selepas ayat Ramadan kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hamba-Ku bertanya tentang diriku, maka beritahulah bahawa aku ni dekat. Dia dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, mintalah doa pada aku. Allah kata minta, fal yastajibu, niscaya akan aku mustajabkan. Ini kena yakin doa tu. Ia adalah senjata, doa senjata bagi orang beriman. Bahkan ada hadis menyatakan juga adalah otak kepada ibadah. Ya, doa bila sebut ibadah, dah tentu dia berpahala ke dalam apa yang kita lalui sekarang, dunia yang makin wallahu alam selalu disebut penghujung, tapi tak tahu bila. Macam-macam berlaku kan, musibah-musibah itu, musibah ini, Covid pun masih terus lagi. Saya duk fikir bila cuti baru Cina ni, saya jarang juga tengok TV, tapi tertengok TV pukul 11 kan, lewat dah berita dunia kan. Ingat yang pelik-pelik ni dekat belak banjir ni, dekat Dengkil, dekat Ulangat ni kan. Rupanya bila tengok berita 2 hari berturut-turut tu, hari pertama tu banjir di Brazil, teruk ramai mati, ala-ala tsunami juga Brazil. Dan termasuk juga ada ribut salji di lapangan terbang Florida, US, sehingga 1,400 penerbangan terpaksa dibatalkan pada hari tersebut. Teruk tu musibah kan, ribut salji. Kita tak rasa lah salji, rumah salji ada lah dekat Shah Alam tu kan.
Tak samalah macam dekat negara-negara yang turun salji. Hari berikutnya pula tengok juga, kita tengok kan, banjir besar juga di Ecuador. Boleh Google lah, tengok banjir besar di Brazil, banjir besar di Ecuador. Itu yang saya tahu lah setakat saya tengok. Wallahualam, saya ingat hari-hari tengok berita dunia ni ada je bala ni kan, musibah ni. Maka kita mengalami musibah ni memang boleh kata 24 jam ada je di mana-mana. Tapi kita ada bagi orang beriman, bagaimana kita nak menguruskan musibah ini. Di mana ayat yang saya baca tadi, Allah seru, ya ayyuhallazina amanu ista'inu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita faham tu, engkaulah kami menyembah, engkaulah kami mohon pertolongan kan. Ista'in, minta pertolongan. Mohon bukan mohon biasa-biasa, minta pertolongan. Pertolongan daripada siapa? Sudah gitu kita yang beriman minta tolong pada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Ni dah kan, memang kita perlu usaha, tapi antara usaha yang kadang-kadang menjadi kesilapan kita, terus minta tolong pada sesama manusia, bahkan menyalahkan pula bila pertolongan tu tak sampai. Sedangkan kalau kita minta pada Allah, Allah lah yang menggerakkan hati. Tapi kalau ikut logik akal, banjir pukul 12 minta tolong kat manusia, susah juga. 12 tengah malam, so apa kita nak buat? Kita uruskan diri kita dengan iman. Iman macam mana? Dah minta pada Allah Subhanahu wa taala, apa sebut? Bisabri. Tuan-tuan boleh, sini ada tak? Ada setengah surau dia letak ayat tu. Setengah masjid dia letak. Tapi ada yang saya jumpa tu, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Sama juga, tapi ditutup dengan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nanti saya beritahu maksud dia apa. Boleh tengok surah Al-Baqarah. Tapi yang ayat ni yang sama juga, tapi Allah tutup dengan perkataan yang lain. Bukan sekadar sabar sahaja, bisabri saja, tapi Allah suruh kita, dengan mendirikan salat. Kalau 12 tengah malam banjir besar kan, bukan yalah solat, kalau belum solat isyak tak patutlah kan. Boleh, walaupun boleh solat isyak pukul 12. Maka ni waktu tu yang sesuai untuk bertahajud. Yang pahala tahajud pun cukup hebat kan. Kalau luar pada waktu itu, barangkali solat sunat biasa, maknanya kita faham solat itu sendiri pun memang dah doa, dan sama ada dalam solat itu kita berdoa melalui sujud-sujud kita, ataupun selepas kita solat itu berdoa. Solat 2 rakaat tuan-tuan ingat tadi, solat qabliyah maghrib berapa minit? 1.5 minit lebih kurang lah. Kalau panjang sikit yang jenis baca bismillah kan, mau 3-4 minit lah kot. Banyak boleh buat kan. Air tu tak tahu naik gitu kan. Sebab kisah-kisah begini memang ada kelebihan orang yang buat, dia dapat daripada Allah Subhanahu wa taala keselamatan diri dia, keselamatan harta benda dia. Maka pengurusan kita beriman ni itu dah sabar dalam jiwa kita ni tinggi kena ada bila datang musibah. Sebab ayat ni dia berkaitan dengan ada musibah ayat berikutnya. Kan ayat yang saya baca ni ayat 153. Ayat yang musibah tu ayat 155. Kemudian dengan Allah ulang perkataan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Kalau yang tadi tu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya bahawasanya solat itu berat. Berat tu susah nak buat, payah nak buat. Kecuali rasa nikmat seronoknya Allah kata ke atas orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk ni dia sungguh buat solat. Bahkan dia rasa nak menambah solat-solatnya dalam kehidupan sehariannya. Tak jemu dia solat. Itu saya nak kaitkan perbincangan kita pada malam ini, masih lagi berkisar akan solat itu. Okey. Kelebihan yang Allah berikan anugerahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu solat. Perkara yang ketujuh iaitu disebut di sini di antara kelebihan solat yang lain. Kita dah bincang 6 sebelum ni, banyak dah kan. Allah memberikan keampunan. Yes, amalan ni banyak Allah bagi ampun. Kadang-kadang orang tanya macam mana nak tahu Allah ampunkan dosa kita? Kan ada orang tanya. Yalah, kita pun barangkali ada perbuatan
yang kita buat yang salah kita tak sedar ia satu kesalahan kan dosa dan maksiat lah kan, ada beberapa kategori dosa. Okey, dan keampunan selalu dikatakan antara ciri-ciri Allah mengampunkan seorang hamba, dia semakin banyak amal saleh dia. Kan soal solat itu boleh mencegah kemungkaran, tapi ada persoalan ditanya, kenapa orang solat tapi masalah dia gaduh laki bini, masya-Allah kan. Kemain lagi. Masalah dia kadang-kadang di pejabat dengan kawan-kawan, dengan bos, dengan anak buah pun dingin. Ya. Itu sebabnya Allah sebut perkataan antara yang nak mendidik jiwa ini selamat daripada sebarang bentuk dosa dan maksiat melalui amalan solat, iaitu kesabaran. Sabar ni tuan-tuan, payah nak jaga kan, payah. Kita pernah hidup kan daripada kita kecil sampai masuk sekolah menengah, masuk universiti, kawan kahwin kan? Kawan kahwin lain tak, beranak pinak, ada yang jadi atuk, tak? Kita pun jadi anak juga kan. Agak-agak sepanjang kita lalui proses itu, ada tak kita ni jadi lag, buat tak tahu kan. Tak tahu orang buat apa-apa kat kita, tak tahu. JK masjid pun ngamuk. JK yang beberapa orang lah, ada kebaikannya juga kan. Bagi peringatan kat kita, lepas ni kalau orang bersalah tak naklah buat macam tu kan. Tak naklah tangkap-tangkap terus pergi mandi jenazah tak apa, tapi masalah dia tangkap buat video viral lah pula tu kan. Belajarlah dekat kita. Sebab orang yang mencuri ni hingga kalau hukum potong tangan pun ditanya kan, tengok kenapa dia mencuri, semua tu ditanya kan. Yang bahkan yang menjatuhkan hukuman itu hakim Ustaz Mirul tuan kan. Bukannya semudah dia. Zaman sekarang zaman viral kan, jadi benda tu kadang dia lebih menjadi benda yang besar, menjadi kemarahan netizen yang tidak bertanggungjawab daripada jabatan netizen negara. Kan ada jabatan netizen negara kan. Saya lah namakan tu kan. Saya pun pernah kena juga tu oleh jabatan netizen negara. Jangan main, tapi buat tak tahu lah. Tak ada kena-mengena dengan dia pun. Buat tak tahu je kan. Senyap gitu kan. Jadi maksud dia bila macam tu, cerita tentang kesabaran kadang-kadang tak boleh. Ada pula yang mengapi-ngapi, yang pula kan, buat, dah dapat tangkap ni, kita buat. Dia menyesal sikit, walaupun hakikat kita tahu memang dia budak tak betul kan, budak tak apa-apa nak baik. Tapi maksud dia itu nak cerita tentang kesabaran tu. Susah jauh, kadang-kadang dekat je dalam rumah tangga kita lah. Kita tengok macam mana kita nak bersabar dengan isteri, bersabar dengan suami, dengan anak-anak kan. Masya-Allah. Memang kita tak adalah nak jadi sabar tu kalau tahap level tertinggi senyap ya kan. Tak payah buat apa-apa, tak boleh. Kesabaran diiringi dengan ketegasan. Maknanya tak marah itu tak ikut perasaan lah. Sebab sabar ni lawan dia marah tak. Ataupun istilah kata hilang sabar kan. Hilang sabar den kan. Saya pun ada dia kadang-kadang hilang juga kata orang tu kemarahan kan, kadang-kadang ada. Tapi kita cuba kawal, Allah datangkan dalam kawal kemarahan itu. Jangan sampai barangkali bukan tindakan daripada perbuatan pedih bahasa yang keluar kan, menyakitkan hati. Lagi orang kasih kat dia bila-bila. Kebetulan dalam tadi kan ada saya jumpa seorang raja, dia 8 tahun jadi dia di askar tentera, pegawai waran lah, tapi 8 tahun izin Allah jadi dua agung. Tapi sebelum dia jadi dua agung tu, dia 4 tahun menahan kesabaran. Dia nahan sabaran tu, dia boleh pula baik dengan bos tu, orang lain tak boleh baik, sehingga bos tu dah pencen. Nak ceritanya pencen dah ke mata dia sendiri, bos tu tentera yang salah baling file tu, setebal ni baling. Akhirnya bila pencen, orang tak suka dengan dia, tak melayan dia. Dia lah seorang tolong melayan sebab dia boleh baik. Orang pelik kenapa dia boleh baik dengan seorang hamba Allah lah di salah satu Kementerian Pertahanan suatu ketika dahulu. Saya tak nak sebut, saya pun tak kenal orang dia,
Tapi mana pengalaman tu. Dan banyak juga saya jumpa kan, orang datanglah, saya ni adalah sikit-sikit boleh doa-doa kan, belajar dengan almarhum tuan guru. Kadang mengadu, ustaz, saya lepas pencen ni buat kenduri, anak buah tak nak datang. Saya dah agak, saya tanya je, dulu puan ada buat apa-apa tak masa kerja tu? Macam mana sikap puan? Perempuan lah kan. Betul, saya ni kalau apa hentak meja, dia kata. Tak meja pun sikit pun, tapi orang 32 tahun, hanya 2 tahun sahaja tak marah nak pencen tu, tapi orang dah ramai yang terkesan. Sempat tak minta maaf, tak maaf nak pencen lah. Pencen tu kat mana? Dia dah pergi banyak kementerian. Ini awal kemarahan kita. Kalau terjadi juga, maka jangan malu-malu untuk kita segera memohon kemaafan. Itu ceritanya. Okey. Baik. So dalam soal solat yang disebut di sini bahawa boleh mendapat keampunan, berarti amalannya semakin baik, semakin bertambah. Dia tak rasa berat nak buat solat. Begitu juga disebut di sini bahawa bila salat itu kelebihannya diberi rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah ampun, Allah datangkan rahmat dia banyak. Itu sebab ayat dalam ni juga cerita tentang, bermula pada ayat ya ayyuhallazina amanu ista'inu 153, dia ada rentetan, lepas tu cerita tentang ujian musibah kan. Musibah ni lapar kan, lepas tu apa? Takut, ayat 155. Dikurangkan harta, dimatikan orang, dan juga dibinasakan tanam-tanaman. Ayat 155, lepas 156 dia cerita kalau musibah ni, surah Baqarah boleh semak. Cerita musibah, katalah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi kemudian ayat Allah sambung lagi pada ayat 157 tu, penutup kepada perenggan min rabbih wa rahmah. Ada rahmat dekat situ. Bila orang yang sabar dengan ujian ni tadi, Allah kata Allah akan selawat ke atas dia. Mereka ni orang yang akan dapat selawat daripada Allah. Walaupun kita biasa dengar kan, kita selawat atas Nabi satu, Allah akan berselawat ke atas kita 10. Itu selawat. Tapi untuk kesusahan kepayahan mati bagai ni tadi tu, Allah kata salawatun min rabbihim wa rahmah, dan Allah bagi rahmat. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, itulah dia. Cuma ar-Rahman ada dibahas bagi Islam ke depan. Kaya orang kafir orang kafir, tapi Rahim Allah lebihkan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Rahmat Allah, dan nak kita, gimana kita nak rahmat Allah? Kalau kita tak merasai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tu, sebenarnya kita makin jauh. Kita pun masih lagi jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memang Maha Penyayang. Itu sebabnya kita sabar bila berlaku apa-apa ke atas diri kita. Kan sakit. Kadang-kadang sakit ni pun kita kena fikir juga, kenapa Allah datangkan sakit kan? Kafarah ke? Boleh jadi. Ya, segera kita bertaubat. Kali ada benda-benda kita silap, kita buat dulu kan, Allah bagi satu penyakit contohlah kan. Ya. Jadi itu menjadikan kita sedar, bila kita ada ilmu, ada kefahaman dan agama, maka kita ini bukanlah mutlak selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Kan? Itu sebab bila tutup dengan ayat 157 ni, lepas Allah kata muhtadun, dan orang-orang ni yang tahan sabar, yang bersabarnya tadi dia patut hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk Allah ni kan mahal kan, hidayah Allah dalam agama kita ni mahal. Dia kena diusahakan, kena cari dan dikekalkan dengan amal soleh. Kalau tak, kenapa Allah ada doa, letak doa dalam surah Ali Imran tu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan kau bolak-balikkan ya Allah, doa kita pun baca doa kan, imam baca kita pun aminkan. Jangan kau bolak-balikkan hatiku. Bolak-balik, apalagi kalau terbalik terus, na'udzubillah min zalik. Tak jauh. Kita satu hal, kadang-kadang kita bimbang cabaran hari ni, tengok banyak ajaran sesat. Kita tak bimbang kepada anak-anak kita. Kena bimbang cabaran hari ni. Macam-macam ajaran yang muncul. Allah terbalikkan.
Tak nak kita balikkan Allah setelah Allah bagi hidayah petunjuk agama yang suci ini, ba'da idh hadaitana, setelah kau bagi hidayah kepada kami. Masya-Allah, itu kita jaga. Okay, rahmat Allah. Jaga elok-elok. Kita nak Allah sentiasa bagi rahmat kepada kita, kasih kepada kita, dan juga keredaan kepada orang yang salat redha. Saya lah tu. Kan? Tak ada kena dengan nama redha pun kalau perangai tak tentu harah pun susah. Redha ni satu maknanya, ya Allah ni bagi macam-macam lah istilah kita nak kata begitu kan, walaupun tak dapat semua, tapi ketenangan jiwa tu selalu disebut kan? Macam-macam lah sebut. Kalau seorang anak nak berkahwin kan, ada disebut redha kedua ibu bapa dia kan, minta lah restu, saya nak kahwin ni dengan siapa, kita redha kan pula kan, saya nak kahwin dengan ustazah kan, lah hidup dia ya. Maksudnya kita meredai betul ni, dah pilih cara betul, tak boleh nak pula ustazah tapi ustazah tu mak janda contohlah, dia berhujang tak boleh, saya tak bagi, tak akan ramai lagi nak daga janda juga kau jadi contoh tu berlaku tu, bukan tak berlaku, saya cerita sebab berlaku. Mak saya tak boleh, ayah okey, mak pula minta maaf orang perempuan mak ni tu macam mak dia pula yang orang nak kahwin dengan mak dia pula kan, bapak tak jadi ada juga bapak tak setuju. Saya pernah jumpa, tapi bukan kahwin dengan ustazah lah, kata anak dia tu yalah, janda tu ada anak seorang, dia kata sebab saya tengok dekat pejabat tu bagus, uruskan anak apa semua kan, nampak okey je, lawa pun lawa lagi kan, contohlah kita kan, sebab ada suami dia buat hal dulu, saya nak bantu dia, tapi mak ayah saya tak bagi. Saya kata macam mak ayah dia nak kahwin pula kan, tak apalah, tu macam-macam lah, resam kehidupan, rencam kehidupan manusia ya. Kita pilih isteri itu kan, masuklah pilih suami juga. Nabi sebut ada 4 kan syarat, tak ada dia kata pilih anak dara, tak ada, tapi adalah keutamaan anak dara 4 dia kan, kerana apa, cantik dia, kerana harta dia, cantik dia, keturunan dia, agama dia, maka pilih yang utama sekali agama dia tu. Cukup antak sikit-sikit, tak apa, dia belajar kajian, tak dengar majlis ilmu, masuklah lelaki juga, perempuan pun kita juga. Ambil 4 tu, kita tanya kat anak, biasa nak kahwin lah. Ada tak 4 ni? Sekejap saya cek lah kan, cek. Kita pun kalau boleh sama bantu istikharah juga, minta untuk anak, kebaikan anak kita kan. Okey. Daripada Ibnu Ammar radhiyallahu anhu Wasallam, tak ada matan hadisnya, cuma terjemahannya. Pada permulaan solat keredaan Allah, dan pada penghujung solat keampunan Allah. Saya tak langsung, kalau kita buat awal-awal semua dapatlah. Maknanya macam orang datang solat berjemaah juga kan, yang awal solat Jumaat tu, yang awal dapat lebih kan, yang kurang dapat sudah. Tapi bila sebut tentang kelebihan, kita nak lebih tu biarlah yang terbaik kan. Kita ini alhamdulillah confirm, saya selalu sebut confirm, bila datang je masjid ke surau, insya-Allah takkan lewat solat dia. Shopping, boleh main sepak takraw ke bola ke, penat lagi. Saya ingat kalau terfikir nak solat pun, itu kalau terfikir ada tu tak buat, tak tahu ya, lepak kedai mamak sampai pukul 12 dengan baju sukan dia begitu kan. Ya, saya pernah tengok orang macam tu, pernah jumpa lah kan. Dia relax dengan mamak, tak ada burak daripada. Tambah pula kalau malam-malam minggu yang ada siaran langsung TV skrin besar tu kan, tengok orang duduk lepak kedai, tak ada kisah apa, tak tahu dah kahwin ke belum, wallahu alam kan, anak bini pun tinggal gitu. Tak cara bab solat ni, memang tak cara. Maksudnya anak-anak muda kita hari ni. Maka bila kita berada di sini, alhamdulillah, maka Allah kekalkanlah, mudah-mudahan kita terus dapat istiqamah. Yang tambah lagi, memang kita dah tak sibuk dah nak mikir pasal kerja harian kan, nak nguruskan anak-anak kecil, dah tak apa nak fikir dah kan. Macam saya fikir, kena fikir lagi kan. Ni kan balik ada tempat lain untuk fikir pula, besok anak nak sekolah, nak hantar 3 tempat fikir. Maka
maka kita yang tak ada apa-apa lagi tu kira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi dalam menjaga ibadah solat kita itu diusahakan tidak meninggalkan solat berjemaah. Yang pasti jemaah itu menyebabkan kita untuk dapat solat awal waktu. Bila awal waktu saya tak langsung, ni yang kita dapat lah. Ya. Tapi kadang-kadang kan ada benda yang kadang-kadang juga kita rasa terkilan, rasa apa? Rasa kadang-kadang kita solat fardu juga cukup juga awal waktu, tapi ada benda yang kurang, antaranya adalah kan. Wallahu a'lam kenapa jadi sedemikian. Saya pun tak pasti, susah juga nak mengkaji benda tu. Tapi dia tak kisah dalam hal menuntut ilmu ni. Saya pun tak pasti kenapa. Kan? Itu menjadi tanda tanya jugalah. Barangkali niat asal ke kan. Niat asal datang kat surau ni nak pegang jawatan ke, contohlah kan. Sebab ada orang setengah tu dapat pegang jawatan, seronok, bila hilang jawatan dia, hilang dari surau. Contoh. Kalau dia pergi surau lain tak apalah, kita terimalah kan. Ada jenis begitu. Kadang-kadang kita pun menjadi tanya persoalan. Jadi kita faham benda ni, kita nak selamatkan. Sebab dalam hal-hal benda begini, dia membuktikan solat kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak usaha dapat sempurnalah, perfect kan. Walaupun kita tak tahu kesempurnaan, tapi kita rasa diri kita ni macam mana. Kita boleh tanya kan. Tepuk dada tanya saudara, orang Melayu kata. Tepuk dada tanya iman ni. Aku ni kalau dah solat ni, aku ni mulut celupa lagi tak? Contoh dia lah kan. Aku ni mesra alam tak? Contoh dia kan. Aku ni garang tak? Aku ni macam muhasabah tu, sebabnya kita kena muhasabah diri kita. Itu yang dikatakan tadi, solat ataupun amal soleh kita diterima. Bukan solat saja. Yang solat tu memang utama dah. Amal-amal yang lain jugalah. Sedekah kita ke kan, puasa kita ke, itu di antaranya. Sebab hidup ni buat jadi baik, nak jadi soleh. Sebab di antaranya kita kata memang dituntut kita ni berada macam ada di tempat-tempat sedemikian, sebegini kan. Bila terus mendengar majlis-majlis ilmu online pun ada kan. Ini orang pun dah tak apa nak pergi surau, ada online dah. Tak jadi juga kalau tak buat apa-apa kat rumah. Kena datang lah kalau tak ada hal apa-apa. Nak raikan keluarga di rumah dah terbiasa itu PKP contohlah. Tapi sekali-sekala datang juga, sebab ini rumah kita kan, di dunia. Allah sediakan rumah Allah di dunia untuk kita hidupkan dia, imarah kan. Tak turun ayat, letak juga kan setengah tu tempat, innama ya'muru masajid Allah. Sungguhnya hanya saja orang yang mengimarahkan, memakmurkan rumah Allah itu kan, ciri-ciri dia kan. Man amana billah, dia beriman kepada Allah. Tak perlu nak bahas lah, iman dalam iman yang teguh. Wal yaumil akhir, iman hari akhirat. Dia tak soal dunia sahaja dia buat kehidupan ni, tapi dia uruskan juga akhirat. Macam-macam lah hal akhirat kita nak bersedia kan. Wa aqamas salat, dia mendirikan salat. Yes, salat dia dirikan, tapi bila cerita ayat tu tentang masjid, maka dia menjadi keutamaan. Dia menyegerakan, melangkahkan kaki dia ke masjid, ke surau berjemaah. Wa ataz zakah, dan juga dia mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah. Memang amalan tu dia tidak takut membayangkan Allah. Memang ya itu ciri-ciri, tapi penutup kepada ayat tu kita kadang-kadang nampak pada cerita awal dia. Ka an yakunu minal muhtadin, maka nescaya orang-orang tersebut ciri-ciri itu komplit, sempurna, maka orang inilah Allah kata akan dapat hidayah yang berterus. Kita tak naklah di saat-saat kita menghembuskan nafas, saat itulah syaitan datanglah, waktu kita lemah dia bola balikkan kita, akhirnya kita mati dalam sedikit keraguan. Bukan nak banyak-banyak pun kan, sikit dia petik ya, maka kita mati dalam keadaan kekufuran, na'udzubillah ya. Tu kita rasa seronok kan, ada satu video. Nah, mudah-mudahan video tu sahih kan. Tengah ustaz tu mengajar, tu guru tu mengajar, dia kata kita ni kena banyak sebut la ilaha illallah kan. Ada dapat video tak? Dia pun sebut la ilaha illallah kali, la ilaha illallah. Dia ajar jemaah baca la ilaha illallah. Dia pun tengah-tengah baca tu pun tumbang, meninggal dunia, masya-Allah. Siapa yang baca kalam yang terakhirnya la ilaha illallah, confirm
Masya-Allah, ini kelebihan Allah bagi kan nak bagi tu bukan senang-senang. Baru ni sahabat saya meninggal, junior lagi lah, junior sekolah, guru MRSM Gemencih. Siapa ada tahu MRSM Gemencih ni? MRSM Ulul Albab. Saya pun tak tahu perkembangan sebelum ni. Bila dah cerita-cerita, baru tahu dia dah buat jantung sebelum ni kan. Muda, 30-an, 39, 38 gitu kan. Tinggal di Hospital Semban. Anak 7 orang. Tapi yang pelik itu juga, dia berat 8, 9 beranak tu, dah dia memang dah tak ada komplikasi jantung lah. Lepas meninggal, bila buat swab test, positif pula. Anak dia 7 orang, isteri dia tak ada apa-apa. Kat mana pula dia dapat kan? Ini pelik juga. Saya pun kadang-kadang jadi tanda tanya juga. Saya banyak dah, ingat 4-5 kali juga. Tapi wallah, alhamdulillah, Allah lindungilah setakat ni, minta jauh. Adik-beradik saya satu keluarga, saya lah punya adik-beradik kan. Adik-beradik 9, campur mak, campur pak, ipar 2, anak saudara apa semua, ada 54 orang. Setakat ni alhamdulillah. Kita nak tu lah kan, tak nak jadi kena ni kan, jadi tak tentu harap. Walaupun sekarang dia kuarantin dekat rumah kan, seorang je kena. Seorang tu pun sebab dia belajar dekat Indon. Di Indon dia dah kena kuarantin, boleh balik Malaysia, pergi dekat airport, duduk 2 hari, positif lah pula. Ni cerita masa awal-awal bulan 7 tahun 2020 itu lah. Duduk dia dekat Sungai Buloh, tanya dia, "Mat, macam mana?" Dia kata buat video. Okey je, mengayau dalam ni, dia kata. Telefon daripada Indon, dia atas cik Indon, bau baik daripada COVID. Dia kata ni COVID untuk master pula. Hari tu ijazah, dia kata. Dia dah kena kali kedua dah. Kat Indon lagi lah pula. Ya, kita jaga lagi kan. Kluster dulu adalah 1-2 juga. Kluster masjid, orang cerita kan. Sekarang tak ada cerita kluster. Tak kluster sekolah lah pula. Kau apa dah kan. Dia masuk ke taskar lah pula. Kena seorang, tapi setakat dia tengok ada yang taskar Putrajaya tu, yang saya dengar 2-3 tempat tu, adalah dalam grup-grup tu dia kata ada positif, taskar ni tutup. Tapi PKD pun tak tutup. Tambah pula sekarang ni cuaca pula, kejap panas, kejap sejuk, kejap panas kan, demam tu boleh datang lah kan. Allahu'alam, kita pun tak tahu lah kan. Yang penting tunggulah vaksin yang keempat nanti. Kan isi habis-habis tak. Okey, alhamdulillah saya selamat ambil Pfizer, selamat insya-Allah. Sakit sikit je kan. Allahu akbar. Tak boleh sambung cerita kita. Berikutnya Nabi nyatakan bahawa salat di awal waktu mendapat keredaan. Tambah sikitlah daripada hadis yang pertama tadi. Okay, riwayat yang lain, solat yang di awal waktu mendapat keredaan Allah, pertengahan waktunya mendapat rahmat Allah, dan di akhir waktunya mendapat keampunan. Ya, riwayat Darul Qutri. Hadis ni macam hadis dhaif boleh amalan ni lah. Macam kita hadis bagi semangat lah, hadis puasa tu kan, awalu rahmah tu lama kita dengar kan. Itu hadis fadail amal. Tak apa, tak ada masalah. Boleh, tak boleh jadi hujah aja. Yang ni kita kata tak apa, maknanya bagi semangat. Siapa yang datang awal waktu, Allah bagi dia redha kan. Siapa yang datang tengah dapat rahmat. Siapa yang di akhir waktu dapat keampunan. Semuanya sebenarnya ada dalam solat tu. Ya, asalkan tidak meringan-ringankan, tidak mengambil mudah ibadah ini. Termasuklah bukan untuk diri kita, bahkan orang yang ada dalam berhampiran dengan kita, dalam keluarga kita kan. Ini penting kita kena ambil ingatan juga. Bukan kita rasa syok sendiri, kita lepas diri sendiri je. Sebab saya pernah baca doa dekat tuan-tuan kan, doa yang Nabi ajar bila baca sebelum salam kan, hafal doa tu. Mengakui diri ini banyak sangat buat zalim kan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah,
sesungguhnya aku ini telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ya, bukan zalim ni bukan kita pukul orang je. Kan zalim ni kadang-kadang kita kena fikir juga. Zalim sebab tidak melaksanakan tanggungjawab sepenuhnya. Kita dah usaha tak apa, jangan tak usaha, buat tak tahu je. Barangkali ada di kalangan anak kita tak salat, anak kita tak berapa nak sempurna pemakaian dia, kan kita dah puas tegur dah, ketak sana ketak sini tak, contohlah kan. Tak lagi benda yang wajib solat tadi tu kita terlupa, tapi bila dah ingat ni, ingat bagi tahu dia. Sebab saya pesan sama-sama lah kita beringatkan. Kadang-kadang anak kita telefon yang belajar, yang masuk universiti dah, sekarang dah mula kan, dulu tak masuk dengan kita je. Pernah tak selalu dia minta duit belanja kat kita tu, pernah tak sebelum kita tinggalkan dia meletakkan telefon tu kan, pesan dia solat belum kan? Kadang-kadang kita lupa benda tu. Aku nak tak, aku pasti nak kau belajar ni mesti berjaya, dapat ijazah. Tak betul kadang-kadang benda tu. Sepenuhnya tak betul lah. Betul kita nak dia berjaya, tapi kadang-kadang hal-hal kerohanian dia kita terabai. Macam sekarang ni tengah proses kau, proses untuk masuk sekolah. Kadang-kadang UPSR tak ada kan. Ada seorang ibu bapa ni mengadu kat saya, anak dia pandai, hafal juz 30 kan. Saya test dia, saya tahu kan, saya tengok dia apa mengaji pandai. Dia mengadu, ustaz, nama anak saya tak ada dalam permohonan SMKA online tu, tak ada kan. Dia pun tak perasan, tak tahu lah, mungkin barangkali tak tahu macam mana kan. Saya kata jangan putus asa. Tak, dia kat mungkin rezeki dia buat sekarang dia nak duduk dengan kita, anak dia perempuan, anak sulung, dia nak duduk dengan kita kot, kata barangkali dia jadi anak boleh bantu kita belajar sekolah biasa, mungkin ada agama boleh belajar. SBP pun tak dapat, sila isi orang online sekarang ni tak ada, buka saya makan tak ada. Sedih lah mak ayah kan ngadu kita, dia minta semangat, kita beritahu. Saya kata ramai kawan-kawan saya dulu tak masuk MRSM pun, tak masuk SBP pun, hebat-hebat belaka. Tak saya pergi jumpa Dr. Kamilin contohlah, ada kan terangan Ustaz Datuk Izhar Arif pondok lu pergi kat Thailand gitu kan, sini kan belajar kan, pun tahfiz kata alhamdulillah jadi profesor juga dia kan. Baik, jangan kita duduk berantem sekarang tahu. Dia pun semangat, okey. Yang saya teruskan bimbing anak dengan agama. Ni dah ada dia suka dengan Quran, alhamdulillah. Pastikan solat dia. Jadi contoh pula, mungkin barangkali ni kelebihan untuk tengok lagi 3 beradik dia dekat bawah. Bila adik dia tengok dia bagus, perempuan kan sedang diurus insya-Allah. Jadi contoh dalam rumah. 3 tahun lepas PMR pun tak ada tak. So nak masuk asrama masuklah. Tak pun nak sampai SPM buat. Jadi insya-Allah. Boleh membantu adik-adik barangkali. Itu hikmah kita tak nampak. Ya, so kita bagi laluan untuk azan dulu. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilatan fadilah والشرف والدرجة العالية الرافعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tentang kumpulan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jangan bimbang kalau saat awal-awal usia, tak kisahlah anak kita ke, maka di sini anak mungkin dah besar. Masuklah bila sampai masa peksa, dalam peksa result tak memuaskan, tak. Ya? Kita dengar cerita-cerita masyarakat pandai masuk universiti sana, besar kerja pun besar. Bila kat kampung yang tak belajar tinggi inilah yang jaga mak ayah dia kan. Biasa kita dengar kisah-kisah tu. Bahkan di drama pun ada kan. Itu kisah benar. Kalaman kawan saya tu, dia orang agama, dia seorang dia belajar agama. Laki pula tu. Kan dia kata ni lah Ustaz, dia kata bila dah berlaku macam ni kita tahu adik-beradik kita tu macam mana. Dia ada 4 lelaki, 3 perempuan. Mak jatuh bila air, dah masuk hospital sampai ICU, ini dah sedar kan. Tapi bila nak menjaga mak, dia kata perempuan lah sepatut dia kan. Tapi antara alasan dia suami tak bagi, ni kadang-kadang dapat suami punah je ni. Saya cakap punah kan. Ialah perempuan lah lebih nak menuju. Dia kata dia balik, ada adik lelaki dekat kampung tapi tak berapa sesuai lah kan. Jadi macam mana nak buat? Adik lelaki ikut lah sekali sebab adik lelaki tu. Dia cerita dia kata, ni kata ujian buat anak ni. Dia kata kita yang agama kadang cakap kan, nak berhujah nak berhujah apa dah kan, cakap macam tu dah. Akhirnya dia kata abang lah juga, abang pun ustazah dia kata. Boleh, tapi anak sendiri tu kan lebih baik berbanding menantu kan. Sini mana kan. Ini kadang-kadang kan kita yalah kalau semacam bila kita tak dapat masuk sekolah baik kan, selama tak perlu kata dengan result biasa. Tapi soal pengisian agama tu di awal usia tu mesti ada. Kemantapan roh dia tu mesti ada. Ni kalau ni tak jadi akademik jadi agama pun jadi susahlah kan. Tapi tidak-tidaknya kita nak kefahaman ilmu agama dia tu mantap, faham. Soal akidah dia faham, soal ibadah ini benda cabaran dalam kehidupan ya, benda-benda begitu. So kita yang sentiasa beroleh apa kata orang tu pengalaman daripada orang-orang kita lalui dalam pandangan kita tu, ambil pengajaran buat kita pun akan melalui besok. Kita akan rasa barangkali kan anak kita tak layan kita, kenapa kan, suruh balik susah. Contohlah tengok baru ni kawan cerita dia, ada seorang kawan tu, dia kata dia tak suruh anak dia balik, dia Sarawak ni, duduk sini, jiran juga dekat saya kan. Nak balik malam ni balik tadi. Malam pun dia cerita kebetulan sama sembang, dia kata balik seorang. Dia kata mak tak sihat ni, tapi mak tak kata suruh balik, tapi mak telefon nyayat macam tu. Dia kata confirm faham dah tu, suruh balik dah tu kan, suruh balik dah tu. Tak apalah teman, pernah tak ada fikir apa, ambil beli tiket balik. Maknanya mak kita tu kan alhamdulillah dapat anak jadi boleh. Kalau kerja ada cuti dibenarkan isiklah permohonan cuti tu. Jarang masa ingat tak ada masalah sebab kita ada cuti tahunan. Tapi kadang-kadang kita dikekang dia benda begitu kan?
Ini sebenarnya penting lah dalam hal-hal ni, sebab yalah, orang yang tahu, orang yang sedar sahaja dia dapat benda ni semua. Level dia memang level kita orang tu tahap tinggi. Kadang-kadang orang agama pun sendiri pun tekan dah dalam bab macam ni kan. Kalau kita kena muhasabah, tak kisah pun siapa kita, yang penting kita ni belajar agama ke tak banyak, tapi kita faham agama, kita faham benda yang dituntut oleh agama, maka kita laksanakan sebaik mungkin supaya besok urusan kehidupan kita mudah, urusan kita nak mati pun mudah, urusan kita dibangkitkan Allah di akhirat pun mudah, dan akhirnya mudahlah kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya malam ni, ujung-ujung ni saya pada sikit mengarang sikit bercerita dan tuan-tuan, sebab dah habis dah cerita tentang kelebihan solat berkaitan dengan keampunan tadi, rahmat dan keredaan. Nak masuk pula cerita yang lain. Jadi apa yang kita perolehi malam ini, jadikan kita sentiasa beriltizam, berazam dalam hal yang disebut keutamaan kita beribadah ini, solat, jaga sebaik mungkin. Inilah sebagai bekalan kita yang besar yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis awalu yuhasabul abdu bi yaumil qiyamah. Perkara pertama yang akan dihisab pada hari kiamat, solat. Ini penting solat, dan kita bincang juga tentang kesan daripada solat itu yang menjadikan kita, melahirkan kita orang yang akhlaknya terpuji seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi sekadar itu, mohon maaf aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah bil qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bi akhlaqana ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.